Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari pagi. Okay. Selamat datang. Okay. Saya lambat sikit. Lambat 2-3 minit. Okay. It's okay. Alright. So, kita ada a bit problem sikit tadi. So, that's why kita dah betulkan. And also, hari ni seperti yang dijanjikan, saya akan sambung. Alright. Saya akan share berkenaan dengan cara untuk kita mencari, mengenal, memilih pelanggan impian kita. Right. So, okay. So, siapa yang bersama-sama dengan saya sekarang ini, minta tolong. Hai. Okay, so kita tunggu kejap. Right. Kita tunggu sebentar. Okay, saya nak check dulu. Okay, sama ada line okay ke tak. Okay, supaya bila saya share, tak terputus-putus, anda pun dengar suara saya dengan jelas. Right. Okay, saya testing dulu. Testing. Okay. Alright, okay. So hari ni adalah topik dia adalah berkenaan dengan pelanggan impian. Kenapa kita ingin cari pelanggan impian? Ini kerana apabila kita tahu, kita dapat kenal pasti pelanggan impian kita, maka proses untuk kita marketing, proses untuk kita buat jualan, dia akan very targeted, very simple dan orang itu memang mahukan produk ataupun servis kita. That's why ini benda yang penting untuk setiap peniaga, setiap usahawan untuk kenal pasti pelanggan impian. So saya cabut dulu. Saya punya add-on, so kita akan gunakan ni secara sepenuhnya. Right, so saya buat pembukaan dulu lah. Right, so selamat datang kepada Tuan Rosman. Right, boleh nampak ke? Saya takut terputus. Ke okey? Kalau okey, tak tolong tulis okey. Sebab saya buka kat phone saya. Alah, subhanallah, astagfirullahalazim. Dia bila tempat berbeza ni, masalah line ni normal. Saya tak nampak apa-apa kan. Betul lah, tak nampak apa-apa. Okay, saya test dulu kan. Kalau macam tempat yang saya dah biasa live sebelum ni, saya yakin, saya tahulah cara dia. Macam mana nak ni. Okay, saya test balik, saya check balik. Okay, kita refresh. Okay. Oh, freeze freeze. Alamak. Okay ni. Saya minta maaf ya kepada yang tengah live dengan saya sekarang ni sebab kadang-kadang dia terputus. Alright. Dia tak konsisten sikit. Okay, so rasa dah okay. Saya dah tengok kat phone saya pun dah okay. So hari ni kita akan masuk topik pada hari ni. Right, so ramai orang tersalah sangka di mana dia satu produk dia tu boleh jual daripada lahirnya bayi sampailah setua-tua orang sebelum. Setua-tua orang lah. Saya tak nak lah masuk perkataan tambahan tu. Okay, so bila kita anggap yang produk kita ini boleh daripada bayi boleh beli sehingga orang tua, so dia terlalu besar dia punya skop dia. Okay, dan anda nak dapatkan pelanggan impian pun susah. Alright, so kenapa kita kena buat pelanggan impian ni? Supaya kita dapat tapis, kita dapat kenal pasti manakah ciri-ciri. Okay, ciri-ciri pelanggan impian yang orang kata kalau kita buka offer, kalau kita buat benda ini, dia akan cari kita. Tak adalah kita jalankan, kalau kita jalankan iklan, kalau kita dapat targeted, okay, fokus pelanggan impian kita, maka untuk dapatkan apa term dia, untuk dapatkan sale, untuk check balik, bukan ROS, apa nama dia, ROI, yes, return of investment tinggi.
Okay, bila kita tahu pelanggan impian kita, right? So antara ciri-ciri yang anda kena kenal pasti dalam mengetahui pelanggan impian anda, first thing first adalah jantina dulu. Yes, jantina dulu. Right? Okay. So ada yang live? Okay. So jantina dulu. So anda kena tahu apakah jantina pelanggan impian anda. Sekejap saya betulkan balik. Right. Okay. So dia nampak kabur kan, saya minta maaf lah. Alright, so first kita kena tahu jantina pelanggan kita. So jantina pelanggan kita ini, okay, kita kena check dulu. Okay, kita kena check dulu. Adakah ramai lelaki yang beli ataupun adakah ramai wanita yang beli. So kita kena tahu dulu jantina. Alright, so ini adalah cerita sifu saya apabila dia nak buat produk, okay, dia nak buat produk untuk lelaki. So dia jumpa pengilang ni, dia ceritakan tentang produk untuk lelaki. Okay, cerita untuk produk yang untuk lelaki. So macam pelik kan? Biasa orang buat produk untuk wanita. Okay, pencukur untuk wanita. Tempat duduk untuk wanita. Okay, deodoran untuk wanita. Tapi deodoran, minyak, shampoo adalah lelaki perempuan. Tapi most of the product, kalau korang perasan, you perasan, tak ada for men. Hanya certain je. Okay, brand yang buat produk untuk lelaki. Okay, bukan semua. Okay, so bila dia jumpa dengan pengilang tu kata, tak payahlah. Okay, kalau you nak buat, then I tak nak tolong lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab apa? Sebab dia explain. Okay, sepanjang sepanjang customer yang dia dapat, right, adalah orang nak mencari produk untuk wanita. Okay, orang nak buat produk untuk wanita. Kenapa? Kerana apabila kita okay, kalau ikutkan dia punya kajian, okay, 80% kuasa membeli, right? Kuasa membeli. Okay, kuasa membeli. Dia bukan gaji, kuasa membeli jatuh pada wanita, dia kata. Alright. Kemudian lagi 20% barulah kuasa lelaki. Okay, kuasa lelaki. So that's why kalau kita, okay, selamat datang Tuan Zaf Agrofarm. Okay, kalau ada masalah sikit dengan live ni, saya minta maaf lah untuk hari ni. Sebab saya tak pasti kenapa kurang sikit line pada hari ni. Okay, so kuasa wanita ni, kalau iaitu 80% berbanding dengan lelaki 20%. So that's why kebanyakan orang bila dia nak marketing, dia nak iklankan dia punya produk, dia akan cuba untuk tarik hati wanita. Yes, dia akan cuba untuk tarik hati wanita. Telekong Siti Khadijah. Okay, mak teringin lah nak telekong Siti Khadijah tu nak. Okay, yang influence kita. Okay, yang influence kebanyakan manusia untuk membeli satu produk adalah wanita. Kalau you adalah sebagai seorang suami, okay, cuba you check balik. Siapakah kuasa membeli itu? Adakah anda sebagai seorang suami ataupun anda ataupun isteri anda? Cuba check balik kalau you perasan. Okay, that's why kalau kita nak first thing first adalah kita kena kenal pasti jantina lah. Okay, biasanya kalau untuk lelaki ni dia very specific lah. Gaming, okay, ubat kuat lelaki. Okay, untuk lelaki tak kisahlah. So benda-benda macam tu je lelaki. Tapi untuk wanita, banyak gila, okay, penyebab kenapa dia nak beli. That's why kuasa membeli dia sangat besar, iaitu 80%. So that's why kalau you buat ayat, okay, kalau you buat, saya tak masuk lagi point sebenarnya. Ni contoh je baru. Ni contoh, ni baru nak cerita tentang apakah yang anda kena tahu dulu. Okay, so first thing first adalah kena kenal pasti jantina. Okay, so kedua, anda kena kenal pasti umur pelanggan impian anda. Dia pelanggan impian ni orang panggil dia sebagai customer avatar lah. Customer avatar, di mana
kita buat satu ciri-ciri, satu bentuk satu pelanggan impian kita and kita fokus. Okay, kita buat berfokus. Ya, betul, wanita kaki shopping, yes. Lelaki pun kaki shopping tapi benda lain lah. Tapi itu pun kalau Zafar Kurfam nampak perasan, mostly keputusan untuk membeli tu adalah jatuh pada wanita. Walaupun itu duit lelaki ataupun itu duit suami, tapi dia akan tanya bini gitu. Bini dia dulu. Okay. Dia related lah. Saya pun sebagai seorang suami. Okay, bila nak beli sesuatu tu, kalau salah beli, pum. Okay. So first thing first adalah kenal pasti jantina. So kalau suggestion saya, apa jenis produk anda pun, fokus kepada wanita. Okay. Melainkan kalau macam yang training ni ada yang wanita, ada yang lelaki lah. Tapi most of the time keputusan kat tangan wanita juga. Dia akan tanya juga isteri dia akan tanya mak dia dan sebagainya. Okay. So itu adalah first jantina. Kedua, umur. Okay. So umur, kita kena tahu juga umur pelanggan impian kita ni di mana. Okay, kalau you tengok umur sekarang ni, umur 14 sampai umur 20 tahun, kat mana dia ada selalu? Okay, sekarang ni selalunya ada dekat TikTok. Okay, ada dekat TikTok. Sekarang even ada TikTok ads lagi. Iklan TikTok lagi. Okay, kalau umur dia 20 sampai 25 sekarang ni ataupun 27, mungkin banyak yang main kat Instagram. Okay, kalau yang umur 28 ke atas, biasa kat Facebook. Okay, so kita kena tahu, kenal pasti umur customer avatar kita dan di mana medium yang dia ada. Okay, sebab itu penting untuk kita tahu ciri-ciri pelanggan kita. Okay, pelanggan impian kita. Okay, so macam saya, suggestion saya adalah kuasa membeli, kuasa pelanggan untuk mula beli produk adalah umur dia 25 tahun. Okay, 25 tahun ke atas. Kenapa 25 tahun saya target? Kerana kalau bawah 25 tahun, mungkin dia masih lagi belajar. Masih lagi mencari-cari kerja tetap dan sebagainya. That's why umur 25 tahun is just nice. Okay, just nice di mana diorang dah ada income. Tak kisahlah banyak ke sikit tapi diorang dah ada duit. Okay, diorang ada income dan diorang dah habis belajar. So that's why kalau kita nak fokus, kalau saya sendiri, saya akan fokus 25 ke atas lah. Kalau kita jual produk frozen, siapa yang selalu beli produk frozen kita? Okay, pasangan yang muda ke, pasangan yang dah stabil, dah ada anak, okay, ataupun parent kita. So biasa kalau produk frozen segar ni, umur dia akan jadi dalam range 30 ke atas lah. Yang kebanyakannya beli. Okay, kita tak nafikan bawah 30 tahun ada juga beli. Tapi kebanyakan, check balik. Pelanggan impian kita kebanyakannya berumur berapa tahun? Range dia. Okay, set range dalam 10 tahun. Okay, 30 hingga 40 ke, 35 hingga 45 ke dan sebagainya. Alright. So jantina, umur, yang ketiga ni medium lah. Okay, medium apa yang dia selalu pergi, gaji dia macam mana dan sebagainya. Okay, so gaji orang macam mana yang baru beli produk kita? Okay, adakah orang yang bergaji bawah 2,000? Adakah orang yang bergaji atas 2,000? Check balik. Right, so hari inilah di mana kita akan kongsikan persoalan yang patut anda tanya pada diri anda, pada pelanggan anda untuk anda mencari ciri-ciri pelanggan impian yang anda patut fokuskan. Okay, di mana bila kita fokuskan pelanggan impian, saya yakin anda akan dapat minimum 2 kali ganda sale. Okay, minimum 2 kali ganda sale, maksimal limited lah. Okay, right, so kita masuk persoalan-persoalan yang kita perlu tanyalah. Alright, so kita ada dalam 9 persoalan yang anda patut tanya. Okay, yang anda patut tanya bagi mencari pelanggan impian anda. Right, so persoalan pertama adalah di mana pelanggan impian anda berada. Okay, di mana
pelanggan impian anda berada. Okay, macam saya sebut tadi. Okay, adakah dia ada di TikTok? Adakah dia ada di Instagram? Adakah dia ada di website? Adakah dia ada di Facebook? Okay, dan sebagainya lah. Saya tak nak sebut macam-macam lah. Okay, so biasa orang cari dekat website, okay, kat Google lah. Website, Facebook, Insta, TikTok. TikTok ni baru lagi. So saya yakin kalau untuk produk ternakan belum lagi orang cari di TikTok. Okay, so kita boleh cancel siap-siap. Dan kalau ikutkan kajian kita, okay, kajian Khaira, ramai orang cari, okay, servis produk ternakan ni biasanya paling tinggi di website sebenarnya. Okay, di Google. Okay, barulah di Facebook, last sekali adalah Instagram. Dan kebanyakan Instagram saya tengok, ikutkan kajian kita, kita check dan sebagainya, jaranglah orang jumpa, orang cari di Instagram lah untuk kalau produk ternakan. So kebanyakannya, kalau kita dah tahu banyak orang, banyak pelanggan impian kita fokus di Facebook, fokus di website iaitu Google, maka kita kena ada satu entity, okay, keberadaan kedai online yang ada di sama ada Facebook tu website lah. Okay, so that's why pentingnya sekarang adalah orang nak cari info, orang akan buka phone dia dulu. Okay, dia akan buka phone dia and then check. Okay, dia selalu kat Facebook ataupun dia selalu just Google je. So that's why pentingnya, that's why saya minta kepada student-student yang pernah join kelas kita, please buat Facebook page, bukan buat Facebook profile. Okay, kalau Facebook profile personal punya, okay, kalau anda perasan limit untuk anda berkawan sendiri pun dan 5,500 je. Okay, more than that tak boleh. Okay, orang hanya boleh follow you je. Tapi you tak boleh buat, tak boleh kenal pasti siapa orang tu. So susah. Okay, kalau you nak iklan, okay, you nak boost you punya produk ke, servis ke, Facebook page sahaja dibenarkan. Dan banyak lagi faktor. Okay, saya nampak student saya ada yang dah buat Facebook page. Okay, Tuan Cham Bai Cham, saya perasan lah ada page dia. Cham chicken, dia tulis chicken. Ada lah nanti, tak apa, itu slowly lah. Okay, yang penting buat dulu. Okay, macam page ternakan Teguh Malaysia ni, okay, saya nak cerita, saya buat page ni pada tahun 2018. Okay, 2018 aktif selama 2 bulan, lepas tu KO balik kan sebab team dissolve, okay, team berpecah. Okay, tahun ini baru gunakan balik. Tapi dia dah buat daripada 2018. So bila orang tengok, orang check, dia umur dia dah 3 tahun tahun ini. Sedangkan Khaira Agro ni baru nak tumbuh tahun ni. So dia menunjukkan orang in a way trust lagi satu lah sebab dah lama. Nampak macam dah lama tak? Bila check founded bila? 2018. Padahal kita baru run tahun ni. Okay, kita baru run balik tahun ini guna page yang sama, cuma kita tukar nama sikit. Alright. Okay, so check dulu pelanggan impian anda berada di mana. Kedua, okay, kita tanya balik pada diri kita tanya juga, kita survey juga dekat pelanggan kita. Sis tahu bisnes saya ni daripada mana je? Tanya balik. Okay, setiap kali you dapat nombor telefon baru, you tanya balik. Daripada mana ya? Sis dapat, ataupun cik puan dapat, ataupun bro dapat, dan sebagainya. Okay, tanya balik. Okay, daripada situ baru kita dapat tahu daripada mana dia dapat. Okay, daripada HQ kita ke, kalau kita jadi ejen ke kan, ataupun daripada Facebook. So daripada situ kita akan tahu di mana media yang kita perlu fokuskan. So kalau banyak yang dapat daripada Facebook, maka kita fokuslah, pulunlah di Facebook. Kalau ramai yang tahu kita punya servis, kita punya produk daripada website, maka kita fokuslah website. Facebook tu orang kata asalkan ada satu post satu hari. Okay, website kita betul-betul cantik, memang orang masuk je rasa macam masuk kedai offline, macam masuk shopping mall. Dia nampak je dia tahu apa benda yang dia patut buat. Right, clear tak? Okay, kalau clear minta tolong tulis clear. Clear supaya saya tahu apa yang saya terangkan ni
anda faham, anda dengar dan juga jelas lah. Right, so kita baru masuk dua point pertama. Right, selamat datang Tuan Aizat Lock. Coach Aizat Lock, oh dia join juga. Alright. Okay. So, itu baru dua. Soalan yang ketiga. Cuba check balik, cuba buat survey, cuba tanya sis-sis yang anda ada, bro-bro yang anda ada tu, pelanggan-pelanggan anda yang sedia ada tu, cuba tanya balik. Apakah cabaran dan kekecewaan pelanggan impian kita tu? In order untuk kita tahu pelanggan impian, kalau you dah ada customer, sedia ada, you tanya balik. Apakah cabaran ataupun kekecewaan yang menyebabkan you pilih orang lain, you pilih I? Kenapa you pilih I? Sedangkan yang lain pun buat juga menternak ayam, yang lain juga menternak kambing, yang lain pun menternak lembu. Kambing golek pun berlambat. Kenapa you pilih dengan I? Cuba tanya balik. Right? So daripada situ nanti kita akan tahulah. Mungkin antara kekecewaan pelanggan kita adalah dia pernah ambil satu syarikat ini, kambing golek. Bila di hari kejadian orang tu tak datang. So dia frust. So antara sebab dia adalah sebab dia frust pasal benda tu. Ataupun dia tanya kepada 3 company. Kenapa dia pilih company you? Sebab company you balas WhatsApp dalam tempoh 10 minit. Hanya kerana sebab itu mungkin anda mendapat pelanggan, dapat dia. So dia suka, dia rasa shock bila you WhatsApp, you respon dalam tempoh 10 minit. Yang lain respon mungkin 1 jam kemudian, 3 jam kemudian. So cuba tanya kenapa you pilih I? Kenapa you tak pilih lain? Itu antara benda yang kita kena survey lah. Alright. Kalau dia tak pernah cari tempat lain, janganlah tanya. Janganlah listkan pesaing-pesaing anda. Itu menempah maut namanya. Kalau dia cerita yang dia, just tanya je lah basically. Dalam nanti kan terlebih masa. Ni pun dah 20 minit dah ni. Right. So soalan yang keempat adalah anda perlu tanya kepada pelanggan sedia ada. Kalau tak ada pun cuba cari. Cuba cari member rakan seperjuangan, rakan sebisnes. Soalan ni. Cuba tanya dia orang. Saya yakin rakan-rakan bisnes anda bukan tahu pun, bukan join pun kelas saya ni. So saya yakin diorang tak tahu pun benda-benda yang anda tanya kepada rakan sebisnes anda tu, untuk kenal pasti impian pelanggan dia. So daripada situ sebenarnya kita boleh ambil peluang, ambil ruang untuk try buat kat kita pula. Right. So itu adalah yang ketiga. Apakah harapan dan keinginan pelanggan impian? Alright. So kita tanya juga. Dia lebih kurang sama je 3 dengan 4 ni. So kalau harapan dan keinginan adalah mungkin dia nak respon macam saya cakap tadi 10 minit kan. Dia suka macam tu. Ataupun harapan dia adalah hari ni aku order, esok sampai. Ataupun hari ni aku order pagi ataupun tengah hari, petang akan sampai waktu aku balik je daripada kerja. Sebab sekarang dah PKPB dan kebanyakan orang tak semualah. Last saya baca baru kadar 43% sahaja yang baru bermula kerja di office balik. Right? Bukan 100% sekarang. So that's why kalau pelanggan impian anda adalah orang yang pergi yang dia nak tercari-cari, harapannya dia adalah dia nak barang basah semua dia tak sempat nak beli sebab dia dah kerja. So dia harap dia harap dan mencari syarikat yang menyediakan servis penghantaran selepas dia habis kerja. Maksudnya selepas pukul 5 petang baru penghantaran dekat rumah dia. So kenal pasti apakah trend, apakah behavior pelanggan kita sekarang ni. Check balik. Sebab kadang-kadang sebelum PKP dengan sebelum PKP perangai manusia dah lain sikit. So kena check balik. So that's why kalau nak tahu, check balik video-video saya sebelum ni lah. Tak nak explain balik ni kan jadi sejam lebih kan.
Okay, so saya tak nak ambil masa anda yang dah pernah join kita berturutan. So kita fokus yang tu je. Alright, so yang tu yang keempat. Yang kelima, okay, kita kena tahu juga, okay, cuba buat survey. Apa ketakutan terbesar pelanggan impian? Macam contoh saya tadi adalah ketakutan terbesar dia adalah takut orang tu tak datang. Orang tu tak datang. Kalau dah tempah kambing golek, dia tak datang. So that's a big problem. Tu menjadi satu apa orang kata kerisauan pelanggan kita. Ataupun kita buat produk frozen, okay? Dia risau, dia takut kalau dia beli dengan kita, tiba-tiba ayam tu rosak. Tiba-tiba ayam tu berlebam. Okay? Ataupun tiba-tiba kita punya produk daging ke, okay, dan sebagainya tu berbau. So macam mana kita nak tackle benda-benda macam ni? Okay? So cuba tahu, kenal pasti apa ketakutan diorang in order untuk beli kita punya produk. Cuba try tanya dia dulu. Okay? So mungkin kalau let's say lah, kalau ayam rosak, then kita boleh buat siap-siap dalam offer di mana kalau kita hantar ayam ini dalam tempoh sejam. Okay, kalau tempoh lama nanti kan takut ambil kesempatan. Okay, so mungkin dalam tempoh sejam ke 2 jam, okay, daripada penghantaran, if ada masalah dengan ayam tu, kita boleh tukar tanpa soal. Kita akan tukar tanpa soal terus. Okay, ataupun kalau kita hantar, you tak puas hati, kita refund balik duit you. Okay, tanpa banyak soal. Contoh. Okay, macam syarikat lama saya sebelum ni, apa yang dia buat adalah kita hantar ayam dalam tempoh 3 jam. Kalau you ada problem dengan ayam tu, then you bagi tahu, kita akan tukar for free. Kita akan tukar for free. Okay, dalam tempoh 3 jam. Okay, kenapa kita ambil tempoh 3 jam adalah kerana tempoh 3 jam adalah orang kata tempoh suhu masih lagi okey. Kalau dia simpan dalam rumah, is okay. So kalau dia dah 3 jam tu sempat lah untuk kita selamatkan ayam tu. Okay, untuk dijadikan produk lain. Alright, so kita kena kenal pasti juga ketakutan terbesar pelanggan impian kita. Alright, so setakat ni 2 orang dengan saya ni, clear tak? Clear ke tak clear ni? Saya takut anda tak clear. Okay, kalau clear, minta tolong tulis clear. Satu kali je. Okay, clear. Minta tolong tulis clear. Alright. So itu adalah point ketakutan terbesar pelanggan impian. Okay, kita kena kenal pasti dulu. Alright, so itu dah 5 point. Okay, ni semua ni sebenarnya you boleh buat sebagai satu soalan survey terus. Okay, survey kepuasan hati pelanggan saja je tulis macam tu. Okay, sedangkan kita just nak tahu je, kita nak kenal pasti pelanggan impian kita. Clear, alright, Tuan Zaf clear. Okay, Zaf Agrofarm clear. Right, so bila you tanya 5 soalan, bila you tanya soalan ni, you buat survey kepuasan hati pelanggan, buat acah-acah je. Okay, acah-acah nak survey kepuasan hati. Lepas tu if you selesaikan survey ni, kita akan bagi offer, kita akan bagi diskaun, ataupun dapat offer lepas ni bila habis dijawab, mungkin 10% diskaun dan sebagainya. Alright, ataupun dia dapat cenderahati ke hadiah ke dan sebagainya lah. Okay, buatlah survey ni sebab survey ni mahal sebenarnya. Bila you buat survey ni, pastikan survey tu, bila buat survey tu pelanggan nak buat. Okay, macam mana you nak bagi satu offer, satu seksi offer supaya pelanggan tolong jawab soalan-soalan yang anda ingin tanyakan ini. Okay, sebab ini penting. Bila you dah tahu, okay, bila pelanggan sedia ada, you dah jawab persoalan atau survey yang berdasarkan soalan ini, so daripada situ anda dah tahu dah impian, okay, pelanggan impian anda. Okay, so poin yang keenam adalah medium berhubung yang pelanggan impian suka. Okay, yang pelanggan impian suka. Right, so medium berhubung ni maksudnya, okay, maksudnya adalah yang poin ke-6 kan, okay, adalah check balik pelanggan kita ni suka guna apa. Okay, walaupun kita dah advance, kita dah tahu macam mana nak buat automatic punya auto chat, auto bot, okay, di mana orang tekan link ni tiba-tiba ada soalan siap-siap kan. Ada pelanggan tak suka benda tu. Ada pelanggan tak suka benda tu.
Ada pelanggan suka melalui WhatsApp. Ada pelanggan suka call dia dulu. So check dulu. Apa cara media berhubung yang pelanggan anda suka. Okay. So kalau anda perasan, setakat ni untuk Malaysia lah. Apa yang saya perasan sekarang ni untuk Malaysia. Kalau syarikat tu dah besar, syarikat tu memang dah ada banyak cawangan. Kalau dia buat sistem macam e-commerce, okay, macam Shopee kan, dia tekan-tekan klik dan bayar, dia tak ada masalah. Dia very clear, dia faham. Okay. Untuk yang baru nak naik, baru nak bangunkan sistem-sistem ni, biasanya menggunakan WhatsApp. Okay. Menggunakan WhatsApp. Itu yang kita perasan lah, WhatsApp ataupun call. Okay, call ni kalau kita deal dengan amount yang banyak biasanya. Okay. So macam saya, okay, biasa orang ni call, dia akan deal untuk dapat minimum 100 ekor ayam waktu tu. Okay. Kalau ada yang 100, ada yang 300 ekor waktu tu lah untuk saya. Kalau saya dapat, ni real case study ni apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, setakat bawah 300 tu, kalau you tanya 300 ni, okay, saya try sejam lebih untuk bagi closing dia. Dia tanya macam-macam. Okay, wrapping macam mana, ternak sendiri ke, berat ayam macam mana kalau sampai dan sebagainya, ada refund ke, ada return ke, money back garanti ke dan sebagainya. Itu yang 300 ekor. Okay, dan yang saya dengan kawan saya, okay, Coach Hazri, dia orang yang sama lah, okay, Coach Hazri. So kita orang pernah dapat satu pelanggan ni, dia lock, okay, kita dapat close dengan harga dengan amount 1,000 ekor ayam kampung waktu tu. So kalau macam lagi tinggi, lagi mahal nilai dia, okay, macam call ni orang lebih yakin lah. Call ke, buat Zoom ke, orang akan jadi lebih yakin. Ni game kalau mainan dengan ramai orang. Okay, dengan nilai harga yang tinggi. Kalau macam kita pernah lock yang 1,000 ekor ayam tu, okay, jumlah dia 14,000. Okay, 14,000 kita dapat masuk sale waktu tu. Tu memang gila lah betul. Dengan cara adalah kita membuat crowd closing. Okay, crowd closing di mana kita jemput ramai orang, kumpul satu tempat, okay, dan kita promote apa yang kita offer. Kita share apa yang kita offer, kita buat macam storytelling, and then by the end of the crowd closing tu, kita akan dapat kenal pasti lah siapa yang serius, siapa yang sanggup dan sebagainya. Dia lagi tinggi, lagi mahal nilai produk atau service kita itu, lagi orang akan cepat closing bila kita tunjuk diri kita. Okay, kalau setakat produk RM20, kalau WhatsApp pun dah okey dah. Kalau setakat RM100, WhatsApp pun okey dah. Tapi kalau atas daripada RM150 atau RM200 lah, senang, atas RM200, cadangannya adalah sama ada call, buat sesi live streaming macam ni, okay, live conference lah, live conference, ataupun kalau dulu fizikal kita buat dekat satu tempat, kita kumpul, kita call, okay, temu janji, kita kumpul hari ni. Okay, kawan-kawan saya pun yang pernah buat untuk syarikat pertanian, okay, yang dia mencari apa? Mencari funder, mencari orang yang ingin invest, investor, okay, dalam pertanian diorang adalah diorang akan call daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, diorang akan call je orang yang nak join sebagai investor, okay, dan hari Ahad closing, okay, di tempat satu pejabat diorang lah, satu dewan seminar diorang lah, okay. So itu adalah cara kalau main tu. Sebab yang syarikat pertanian tu, dia main paling minimum 15k. Paling tinggi yang dia pernah close, dia kata kat saya 200k satu kali jalan. So itu adalah kalau dia punya game adalah atas daripada RM200 adalah dia punya game dia. Okay, macam RM200 ke atas, biasa kena minimum call, mesti call. Okay, mesti ada website. Okay, benda-benda ni melibatkan trust orang. Okay, dan yang paling best adalah bila kita cakap di depan orang lah. Alright, kalau nak closing banyak. Okay, so next adalah, so kena lepasi medium dulu. Kemudian 7, bahasa dan frasa. Okay, bahasa dan frasa ni adalah kita nak tahu
pelanggan impian kita ni selesa kita gunakan bahasa apa. Kalau kita duduk Kelantan, kita kita memang buat bisnes kat Kelantan, mu boleh kecek Kelantan lah. Okay, sebab orang Kelantan selesa set-set demo. So lebih yakin, lebih senang bila berkecek. Okay, so kita boleh buat kecek Kelantan. Okay, orang Ganu pun tak jauh beza sangat. Okay, kalau let's say kalau you fokus dekat KL, fokus kat Selangor, so frasa apa yang orang suka? Okay, biasanya dia akan orang akan suka bro, sis, dan sebagainya lah. Bergantung. Kalau Kedah, hampa tulis utaranya bahasa, dia faham lah. Okay, dia faham lah. Okay, dia faham, dia rasa dekat di hati, maka lebih senang untuk kita close. Okay, bergantung. Macam saya, untuk Khaira Agro, kita punya game dia, kita fokus untuk bawa masa ni Malaysia. Okay, training pula online. So, tak kisah you daripada negeri mana pun, you akan dapat tahu kita punya program ni. So, that's why kita gunakan bahasa yang sedikit sopan. Kan, saya. Okay, saya tak guna aku, kau. Tak. Okay, sebab kita nak ajar orang. Kita nak train orang. That's why bahasa yang kena bahasa macam tu. Okay, kalau kita menjual produk frozen, produk-produk ternakan dan sebagainya, then kalau you tak pernah kenal pelanggan tu, gunalah saya, kan. Lepas tu tegur lah sebagai sis ke bro ke. Kalau orang tu ada pangkat, you sebutlah pangkat dia. Okay, kalau doktor, sebutlah doktor. Kalau datuk, sebutlah datuk. Sebab kalau orang yang ada pangkat, ada gelaran di hadapan dia, dia shock bila orang sebut gelaran dia. Dia ibarat macam pujian. Okay, macam doktor. Aku dah spend 5 tahun belajar, ataupun aku dah spend berapa tahun nak dapat gelaran ini, kau tak guna aku punya gelaran. Ada. Okay, ada orang macam tu. That's why to be safe, kalau orang tu adalah doktor, sebutlah doktor. Okay, panggillah dia sebagai doktor. Kalau orang tu sebagai datuk, gunalah datuk. Kalau tak ada gelaran, then barulah bro, sis, tuan, puan, cik puan dan sebagainya. Alright? Okay, ready Okay, so itu adalah point yang ketujuh. Alright, so 3 hari ni saya macam sharing lebih daripada 30 minit. But it's okay. Okay, sebab benda ni siapa yang tertinggal, then rugi lah. Itu je lah. Okay. Okay, yang ke-8 adalah kita kena tahu jadual pelanggan impian kita. Kita kena kenal pasti siapakah, bilakah diorang ni selalu nak cari-cari kita. Okay, so let's say kalau pelanggan impian anda, okay, biasanya kalau pelanggan sekarang ni pukul 9 masuk kerja, so dalam pukul 7, pukul 8 dia dah mula keluar dari rumah. Okay, untuk pergi ke tempat kerja. Okay, so waktu tu tak sesuai lagi. So kita tahu 9 dia mesti ada di office. So mungkin hantarlah SMS, hantarlah email, hantarlah WhatsApp jam pukul dalam mungkin 8.30 dan sebagainya. Okay. Ataupun selepas waktu kerja, waktu malam, kena check dulu jadual pelanggan impian kita. Once kita dah tahu, then very simple, very easy. Okay. So untuk Khaira, apa yang kita nampak adalah diorang akan mula chill, mula rehat waktu tengah hari. Okay, waktu tengah hari ni pun kalau yang jual produk pun cantik juga waktu macam ni. Okay, maksudnya dalam pukul 12 lebih, dia dah mula kerja-kerja pagi dia dah settle. So mungkin sekarang ni tengah scroll Facebook, scroll IG dan sebagainya. So that's why waktu macam ni sesuai untuk kita buat sharing. Okay, kadang-kadang macam kita perasan lah. Kadang-kadang dia tak join sekarang. Okay, lepas Zuhur baru join. Baru kita tahulah trend dia macam mana. Okay, tapi apa pun dalam bisnes, tak ada benda yang betul. Okay, tak ada benda yang kita buat terus betul. Kadang-kadang kita kena ambil masa. Okay, kita kena dia ikut flow masa lah. So sekarang you just buat je dulu. Yang penting buat supaya nanti baru anda nampak dia punya data, dia punya result. Okay, so first thing first mesti buat je dulu. Jangan fikir macam-macam, buat je dulu. Alright. Okay, so tahu jadual pelanggan impian, dan last sekali adalah kita nak tahu macam mana kita boleh buat pelanggan impian kita gembira. Okay,
So maksud cuan ini adalah advance sikit lah. Okay, di mana kita bagi hadiah secara tak disangka-sangka. Okay, sebagai satu contoh, tiba-tiba dapat free pedal. Tiba-tiba dapat free hati. Sekali hantar tu dapat benda yang percuma. Dia boleh masak. Dia sebab dia pernah cerita sebelum ni yang dia tercari-cari kalau jual lembu dengan kambing. Dia kan, kalau dia pernah share kita, dia tercari-cari tulang kambing. Kadang-kadang dia teringat tulang kambing tapi tak dapat nak beli. So kadang-kadang kita buat benda ni. Okay, sekali setahun ke, okay, sekali seumur hidup ke dan sebagainya lah. So cuba check sambil you sembang, sambil you tanya tentang pelanggan you tu, cuba cari apa yang dia suka. Cari apa yang dia suka supaya dia lebih rasa dekat, dia gembira dengan apa yang kita, dan after that dia akan sentiasa teringat-ingatkan kita sehingga kan selalu belikan produk kita lah. Okay. Sebab apa yang saya perasan sekarang ni adalah kalau you jual, okay, let's say WhatsApp masuk dia nak scan. Okay, tiba-tiba terus kita bagi copy paste harga, bank dan sebagainya. Dia akan bayar, betul? Dia akan bayar. Okay, dah clear. Okay, tapi adakah dia selalu beli balik dengan kita? Kadang-kadang dia beli sekali je. Tapi kalau kita bila WhatsApp masuk, apa yang kita buat adalah kita tanya dulu apa khabar, nama siapa, dari mana. Okay, barulah kita share dulu produk-produk kita, baru bagi nombor bank, okay, dan sebagainya. Okay, dah habis dia bayar, okay, kita dah hantar produk pula, dan kita tanya balik kat dia, kita buat follow up balik. Sis, okey tak lembu kita, daging kambing kita, daging perap kita, ayam perap kita, ayam segar, ayam kampung dan sebagainya. Okay, tanya balik, you buat follow up balik, you tanya balik. Okay, dia rasa dekat dengan kita, dia rasa macam kita ni caring sangat. Okay, dan akan menyebabkan dia akan teringat kita dan dia akan beli dengan kita balik, right? So yang mahal sebenarnya adalah antara cara untuk buat orang beli dan terus beli dengan kita adalah CRM, iaitu Customer Relationship Management, di mana kita ada after sale punya follow up, after sale service kita. Okay, walaupun tak menjual, sekadar bertanya khabar, itu menyebabkan pelanggan akan setia dengan kita. Alright, so ada soalan? Okay, saya buka selama 1 minit kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, okay, sementara saya just nak buat closing. Okay, so apa yang kita belajar pada hari ini, okay, kalau ada soalan, tak tolong tulis soalan je. Right, so apa yang kita boleh ringkaskan pada hari ini adalah untuk kita membuat satu jualan, okay, bila kita ada satu produk, ada satu servis, cari kita punya pelanggan impian, cari customer avatar kita supaya bila kita target, orang tu akan senang untuk beli dengan kita, dan dia memang orang kata senang lah, very senang. Okay, so kenal pasti dulu. Right, okay. Kalau tak ada soalan, okay, saya nak tunjuk satu benda tapi saya tunjuk lain kali lah. Okay, tengok pun tak ramai live dengan saya hari ni, so saya tak share lah benda-benda tu. Okay, sebab kalau ikutkan atas 5 orang, kalau setiap hari saya live atas 5 orang, hari ni sebenarnya nak share satu benda, kenapa orang kena buat macam-macam, kenal pasti pelanggan. Okay, nak bagi contoh sebenarnya, tapi line macam kurang line macam kurang sikit kali ni, so saya tak share dulu lah. Right, so macam tak ada soalan, jadi saya doa kepada anda yang follow saya pada 12.30 hari tadi sehingga sekarang. Saya doa kepada anda semua untuk menjadi jutawan ternak. Kalau ada kekurangan itu daripada saya, kelebihan yang anda belajar, info-info yang banyak gila yang anda dapat, itu semuanya kelebihan yang daripada Allah SWT. Okay, dan saya harap apa yang anda belajar pada hari ini anda dapat praktikkan supaya anda punya bisnes lagi boom, right? Lagi wow, right? So itu sahaja daripada saya Coach Razin, Khaira Agro. Okay, terima kasih kerana join sesi Khaira Pagi kita pada hari ini. Jumpa anda pada hari esok, tengah hari esok, 12 tengah hari macam biasa. Bye-bye.